وعلى آله حق مقدار عظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويؤثر على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت أو كما قال. خير ما خيركم تحت سلام تحت سلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, semua sihat. Alhamdulillah. Maka syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah bagikan kesihatan kepada kita. Ni'matani maghbubun kathir min nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang manusia seringkali leka, as-sihah wal faragh. Kesihatan dan kelapangan. Malam ni Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang dan ruang kepada kita kesihatan tubuh badan kita, kesihatan minda, fikiran, hati kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala bagi kita kelapangan. Maka manfaatkan sesungguhnya, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang yang bersyukur dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka alhamdulillah, maka semua perkara tidak akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Diri kita bercakap, semua ni adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari kita bercakap tentang Allah supaya dalam hati kita tidak ada keyakinan kepada selain Allah, melainkan hanya Allah yang Maha berkuasa, insya-Allah. Maka tuan kita masih perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, berapa orang hari ni? Ada yang belum masuk ni Ustaz, dia orang keluar tadi sekejap kan. Lepas kuliah maghrib tu, kejap lagi dia orang masuk. Tu dah mula-mula masuk dah, insya-Allah. Sekarang ada berapa? Dalam 40 orang macam tu lah. Okey. Alhamdulillah. Yang lagi sekejap lagi dia orang masuk kuliah ni. Kita teruskan lah. Bismillah. So kita mesti menggunakan kitab ni, Hayatus Sahabah, jilid yang pertama. Saya nanti cari link-link dekat ni, ke Shopee ke apa, ada yang bagi tadi. Okay, ada yang bagi insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan masuk ya, kisah sahabat yang keempat, itu Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Ini bukan Huzaifah, ni berbeza lah. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, iaitu seorang sahabat Nabi. Yang ni pun jarang kita dengar. Cuma sahabat ini penting berkaitan dengan surat yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Kisra, itu Raja Parsi, dan juga Kaisar di Rom. Dua peristiwa ni berkait rapat dengan sahabat ini, Abdullah ibnu Huzaifah As-Sahmi. Baik, kita tengok satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah bin Huzaifah wa ana abda'u bidzalika. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni bukan calang-calang, bukan biasa-biasa kan, tapi dia sanggup mengatakan, hendaklah setiap muslim, setiap orang Islam ni, an yuqabbila ra's Abdillah, dalam mencium kepala Abdullah ibn Huzaifah radhiyallahu anhu. Kenapa? Ada ceritanya kejap lagi. Wa ana abda'u bidzalika, maka aku yang pertama sekali dan aku orang pertama sekali akan mengucup kepala Abdullah bin Huzaifah. Subhanallah. Apa kisahnya? Kita tengok lepas ni. Okay, baik. Pertama sekali dalam apa hal, maka kita nak kenali siapa Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Kenapa kita nak kenal belajar tentang sahabat ni? Sebab sahabat ni orang yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keredaan Allah telah dilimpahkan kepada mereka ni. Kita belum tentu lagi. Baik. Huzaifah ialah seorang pahlawan sangat hebat. Maka tuan, kita tengok bangsa Arab luas akan berlaku mungkin akan berlalu ke atas lelaki ini sebagai melalunya ke atas jutaan orang Arab tanpa mengenali dan mengingatinya. Maka sejarah bangsa Arab sangat berkaitan dengan seorang sahabat ni, panglima yang sangat hebat ni, Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Maka
Akan tetapi Islam yang agung telah berpeluang kepada Abdullah bin Huzafah dengan mempertemukan dengan dua pemimpin dunia pada masa zamannya. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu antara zaman yang mudah untuk ditaklukkan kerajaan-kerajaan besar. Maka diberi peluang siapanya Abdullah bin Huzafah ni untuk bertemu dengan dua pemimpin besar. Macam kita kat sekarang, atau China, atau kita jumpa China, Presiden China, ataupun UK, US, Joe Biden, semua kan. Umpama macam tu kita jumpa mereka. Maka daripada Kisra, nama lain bagi Raja Parsi, Kaisar bagi Raja Rom. Macam tu lah. Maka Raja Rom, nama lain bagi dia ialah Kaisar. Kaisar ni gelaran je, tapi Kaisar apa, Hercules ke apa, itu nak contohnya. Nama ni bukan Kaisar, tapi ada nama lain. Kisra pula, nama lain bagi gelaran bagi Raja Parsi, tapi Kisra apa, bla bla bla. Kisra, bla bla. So, banyak Okay, Abdullah bin Huzafah ni dan kedua raja ni bukan cerita tidaklah akan lupakan sepanjang masa dan sentiasa kita ingati dalam sejarah. Baik, kisah yang pertama ni mungkin malam ni kita buat ringkas sebab kisah ni memang ringkas tapi kita ambil iktibar yang sangat hebat. Baik, so hanya fokus pada dua perkara malam ni, insyaAllah. Bagus, Cik Puan Minah Cokia letak link Shopee. Okay, kalau nak copy balik, letak kat mana-mana, kat grup family ke apa, link link kitab tadi, itu sabar. Cepat-cepat beli malam ni, minggu depan kita boleh pakai bersama untuk kita rujukan. Siap beli dua lah, jilid pertama dan jilid kedua. Baik, Allahumma salli Muhammad. Baik, kisah pertama kita ceritakan bagaimana Abdullah bin Huzafah dia pergi ke Kisra, dia jumpa Kisra pada tahun ke-6 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijrah maksudnya Nabi SAW ada di Madinah. Di Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW cadang mengutus beberapa sahabat bagi sampaikan surat dakwah kepada raja-raja bukan Arab. Maka Arab tu maksudnya Jazirah Arab, Yaman, Jordan, Mekah, Madinah itu semua Jazirah Arab. Maka luarnya ialah bukan Arab. Maka Arab satu, selain Arab dia panggil Ajam. Baik. Maka Nabi SAW Sayyidul Kaunain, Sayyidul Thaqalain, Nabi SAW penghulu bagi sekalian manusia, jin dan manusia. Nabi ketuanya. Orang Arab dan juga bukan Arab pun Nabi dah ketuanya. Masya Allah. Nabi SAW sangat mengetahui risiko daripada tugasan tu. Kalau dihantarnya Abdullah ni memang risiko tinggi. Tapi para utusan baginda itu akan pergi ke negara asing yang belum pernah mereka kunjungi. Ini kalau kita kata jemaah muqaddam, jemaah yang pertama sekali nak pergi tempat yang tak pernah orang sahabat-sahabat nak pergi. Macam kita lah. Sekarang mungkin kita pernah pergi ke Switzerland, ke Turki. Biasalah tempat yang pernah orang-orang sebelum kita pergi, dia balik, dia cerita kat kita, kita pergi lagi. Itu biasa. Tapi tempat yang tak pernah orang kita jejaki, contohnya di Iceland, kita pergi sana. So banyak risikonya sebab kita tak dapat gambaran lagi. Faham? Kalau pergi, orang lain pernah pergi, dia cerita balik ke dekat blog-blog kat internet ataupun jumpa cerita. So at least kita nampak gambaran, oh sini sejuk lah, kena pakai ni. Ini pula main pergi je, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga tidak menguasai bahasa negara tersebut serta tidak mengetahui bagaimana sikap raja-rajanya. Dia tak tahu macam mana keadaan raja-raja sana, macam mana layanannya. Para utusan itu juga akan berdakwah mengajak raja tersebut meninggalkan agama mereka, lepaskan keangkuhan dan kekuasaan mereka untuk meluk agama yang dahulu pengikut-pengikut mereka, iaitu kaum-kaum yang dijajah. Baik, Raja Kisra di negara-negara yang dijajah. So negara-negara ni ialah menyembah Allah, tapi mereka ni tak sembah Allah. So bagaimana mereka nak lepaskan keangkuhan, nak sembah kepada agama yang orang yang pernah mereka jajahi. Umpama macam British, dia jajah kita kan, kita negara Islam. So bagaimana British ni tiba-tiba semua jumpa pakat kita nak sembah pada Allah SWT. Ini perlu dilepaskan keegoan dan keangkuhan mereka. So tugas utusan Nabi ni bukan calon-calon tau. Tugas mereka orang yang terpilih, yang dihantar untuk ajak masuk Islam. Atau tak berhadapan dengan peperangan. Dua tu je. Perang mati syahid kemenangan itu tengok keputusan macam mana Allah bagi. Baik, sesungguhnya ia adalah perjalanan yang sangat bahaya. Utusan pergi bagaikan hilang segala-galanya. Adanya berjaya kembali bagaikan dilahirkan semula.
dia akan dapat dua je. Pergi, takkan kembali. Pergi pun, kalau pergi macam dia seorang yang macam dilahirkan semula. Memang satu perkara yang luar biasa lah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan khutbah kepada mereka. So, mengumpulkan dua sahabat kan dan sampaikan khutbah. Ini cara biasa Nabi nak targhib, beri semangat kepada sahabat. Antara lain baginda Rasulullah SAW mengetahui sesungguhnya aku ingin mengutuskan sebagian kalian kepada raja dan bukan Arab. Maka jangan kalian membantah perintahku sebagaimana kaum Bani Israel membantah perintah Isa bin Maryam. Maka Nabi suruh kita Nabi nak utuskan sebagian sahabat ni pergi ke Raja bukan Arab. Dan dengarlah perintah Nabi SAW. Jangan macam Bani Israel ataupun orang Yahudi. Bila Nabi Isa bagi pesanan, bagi arahan, mereka melanggarnya. Itulah perangai orang Yahudi. Jangan kita ikut orang Yahudi, tapi ikut orang Islam yang sebenarnya. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat jawab, wahai Rasulullah, kami akan melaksanakan apa yang kau inginkan. Maka utuslah siapa saja daripada kami yang kau kendaki. Ni hebat. Sifat ni kita kena amalkan dengan bersiap sedia. Wahai Rasulullah, siapa yang kena kau fikir. Maka kalau kita dalam kehidupan kita ketika memilih, saya tak nak dia. Saya tak nak dia. Kita tolak orang. Padahal apa salahnya kita bersiap sedia. Serah pada Allah SWT. Dan ini bukan maksudnya kita, saya sedia, maksudnya sedia dan kita nak sangat sampai kalau tak terpilih kita marah. Terutama dalam kaedah macam tanggungjawab pemimpin zaman sekarang lah. Saya boleh tapi bila dia beri tanggungjawab sebenarnya tak boleh. Maka berhati-hati. Maka ini maksudnya untuk berjihad ni. Ni maksudnya memang nyawa kita memang di ujung apa tadi, pedang. Memang bersiap sedia untuk mati syahid. Ini level sahabat. Kita belum sampai lagi. Nabi SAW memilih 6 orang sahabat untuk menyampaikan surat dakwah baginda kepada raja-raja Arab dan bukan Arab. 6 orang. Ada sebagian kepada raja Arab, sebagian bukan Arab. Boleh faham? 6 orang. Siapa 6 orang sahabat ni? Tidak dinyatakan jelas dalam kitab ni. Kalau ada ni saya tak beritahu 6 orang sahabat. Maka salah seorang ialah Abdullah ibn Huzafah As-Sahmi. Sudah. Saya tak jumpa, tak apalah. Baik, nanti saya cek balik. Abdullah bin Huzafah segera mempersiapkan kenderaannya. Kemudian salah seorang ialah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Maka bila dia ni putuskan, maka dia dipilih untuk sampaikan surat Nabi SAW kepada Kisra atau Raja Parsi. Kemudian Abdullah bin Huzafah segera siapkan kenderaannya. Selepas ucapkan sampai tinggal isteri dan anaknya, dia pun pergi bergerak menuju destinasi. Seorang diri dia mengharingi padang pasir, bukit dan lembah. Tiada menemaninya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Abdullah tiba ke negara Parsi. Negara Parsi kat mana? Di Iran. Maka seorang diri bawa. Maksudnya setiap sahabat ni lebih kurang, setiap sahabat tadi ada satu negara wakil. 6 orang sahabat, lebih kurang seorang wakilnya satu negara. Maka Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni dihantar oleh Rasulullah SAW ke Parsi. Dia maksudnya sejuk ke panas, bukit lembah diturun semua, bergerak seorang diri. Macam mana bekalan semua. Ditinggalkan isteri anak ni bukan biasa. Seperti itu juga kalau tuan-tuan, ibu yang saya hormati, kalau tuan-tuan tengok antara perkara yang mirip macam sahabat buat ialah itu jemaah tabligh. Tuan-tuan tengok kan, jemaah tabligh kan, mereka bukan sahaja tinggalkan anak isteri. Tapi adakah kita takkan tinggalkan anak isteri kita? Saya tanya balik kepada tuan-tuan. Tak nak, kita pasti akan tinggalkan anak isteri kita ketika kita nak datangnya menjemput kita. Jadi inilah satu persiapan sebenarnya di saat kita nak keluar dengan Allah SWT ni. Satu gambaran bahawa kita akan pergi meninggalkan mereka. Maka adakah bersiap sediakah kita?
Macam mana persiapan kita? Apa bekalan yang tinggalkan? Adakah bekalan makanan saja atau bekalan iman? Maka semuanya tujuan untuk mempersiapkan iman dan amalan ketika keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi taklah sehebat macam sahabat ni memang kata dah pergi tu memang nak balik tu belum tentu lagi, subhanallah. Kalau kita ni bisa keluar 3 hari, balik lagi, keluar 14 hari, ada balik lagi. Maka kita jangan meremehkan jemaah-jemaah. Sebab apa? Mereka ni melakukan seperti mana sahabat. Dan sahabat ni orang yang rapat dengan Nabi SAW. Maka kalau kita bila kita menghina apa yang sahabat Nabi pernah buat, maka seolah kita mengguriskan perbuatan sebab Nabi SAW yang telah gerakkan jemaah-jemaah bergerak ni. Maka sama juga sekarang, dia ambil iktibar ibrahnya, kisah-kisah sahabat ni supaya dijadikan jemaah untuk dakwah kepada manusia. Anda faham? Baik. Kemudian tempat pertama sekali yang dituju oleh Abdullah tadi, Istana Raja. Maka dia telah minta kebenaran untuk menghadap Kisra. Boleh tak saya nak jumpa Kisra? Macam kita nak pergi ke Istana Negara. Boleh tak nak jumpa Istana Negara? Kena adab. Ini cara kita masuk tempat orang, kena beradab. Jangan main langgar je. Orang, kadang orang tak kisah siapa kita, tapi kalau dia beradab, orang akan hormat tinggi-tinggi. Tapi kalau kita biadab, orang akan jauhkan kita sejauh-jauhnya. Bahkan orang akan dendam, marah, benci kat kita. Wal'ayazubillah. Maka dia menyatakan kepentingan surat yang dibawanya kepada para pengawal perlu diserahkan segera kepada raja. Kena bagi kat raja. Kisra merintahkan agar istana dihias indah serta dipanggil para pembesar istana menghadiri majlis. Ada surat daripada Nabi ni, jom dipanggil semua. Maka Abdullah bin Huzaifah pun diizinkan memasuki istana. Masuklah Abdullah menemui Kisra Raja Parsi dengan hanya memakai pakaian nipis dan selendang yang dijahit tebal. Kalau kita tengok, subhanallah. Selendang macam ni lah. Tapi ni nipis lah. Lagi tebal lagi. Maka diselimuti diri je. Bayangkan pakaian nipis pula. Hadapan tempat panas, sejuk semua kan. Hebatnya. Maka dia baluti diri dengan ni contohnya. Maka padanya mencerminkan kesederhanaan orang Arab. Orang biasa je kan. Namun dia adalah seorang tinggi dan tegap. Walau sederhana, dia tinggi dan tegap. Macam pahlawan. Hebatnya datang seorang diri je. Tak takut kalau kita berani seorang-seorang pergi ke Israel ke apa kan. Allah. Maka padanya namun dia seorang tinggi dan tegap, bahunya lebar dan berisi kerana kemuliaan Islam. Di hatinya tertanam keimanan. Ini mahalnya. Iman, bila ada iman, ada Allah, adalah bantuan Allah bersama dengan kita. Boleh ni? Boleh kita teruskan boleh insya-Allah? Baik. Sebaik-baik saja Kisra melihat Abdullah yang sedang datang menghadap, diperintahnya pengawal mengambil surat yang ada di tangan Abdullah. Dan Abdullah enggan menyerahkan surat tersebut. Kisra disuruhkan pengawal ambil surat ni, bagi kat aku. Kan? Maka Abdullah berkata, tidak, Rasulullah SAW menyuruhku menyerahkannya terus kepadamu. Dan aku tidak mahu menyalahi perintah Rasulullah SAW. Macam tu sekali. Nabi suruh, dia sendiri hantar. Apa jadi? Dia sendiri hantar. Subhanallah. Kehendak Abdullah itu tidak dibantah. Maka dia tak bantah, dia ikut je. Abdullah mendekati Kisra dan menyerahkan surat Rasulullah SAW itu. Kisra memanggil seorang penulis bangsa Arab dari Hirah. Hirah ni satu tempat di Iraq di antara Kufah dan Najaf. Maka seorang yang pandai baca Arab lah, baca. Dan menyuruhnya membuka serta membacakan surat tersebut kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa biasanya penulis Nabi SAW, surat Nabi? Antara Zaid bin Thabit. Penulis wahyu dan penulis surat-surat Nabi. Nabi SAW tak pandai menulis. Nabi SAW tak pandai baca. Habis tu macam mana Nabi boleh baca Quran? Ini semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalam-kalam diajar oleh malaikat Jibril AS. Maka Nabi SAW bersifat ummi. Maka surat ni bukan ditulis Nabi, tapi Nabi cakap, sahabat tuliskan. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra Raja Parsi. Salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Kalau ayat ni tuan-tuan kita tengok macam mana Nabi Muhammad dulu kan. Nabi Muhammad kepada Kisra. Ini jadi isu kan. Tengok tuan-tuan. Maka tatkala Kisra mendengar kalimat permulaan surat, membuat-buat api kemarahan memenuhi dadanya, marah dia. Kenapa Nabi letak Muhammad dulu? Sepatutnya Kisra, muliakan dia.
Mukanya merah padam, keluar keringat peluh membasuh lehernya kerana marah. Disebabkan Rasulullah SAW memulakan surat tersebut dengan nama baginda lebih dahulu, tidak nama Kisra. Itu dia marah. Mana maruah dia, mana dia punya darjat kan. Kisra menampas surat itu dan mengoyakkannya tanpa sebab mendengar dan mengetahui isi kandungannya. Tak sebab dengar yang selebihnya, koyak. Dan membentak keras, adakah patut dia menulis surat ini untukku dengan cara ini? Padahal dia adalah hamba-Ku. Dia kata. Rasulullah tu hamba dia kata. Patut tak dia, Muhammad tu buat macam tu ke aku? Sedangkan dia adalah hamba-Ku, aku ni bos dia, macam tu lah ibaratnya. Kisra minta Abdullah bin Huzafah diusir dari istana. Abdullah melangkah keluar dengan tenang dan yakin. Nicholas ni je kan, cool. Tidak ada rasa gentar atau curiga walaupun dia tidak tahu nasibnya. Sama ada sempat atau tidak meninggalkan bumi pasir. Maksudnya dia kena bunuh ke dan sebagainya. Tapi ni semua satu tertib ataupun dia punya kata-kata adab lah. Mana-mana utusan yang hantarkan kena tidak boleh dibunuh. Kalau utusan datang, utusan ni tak boleh bunuh, maka kena dilepaskan dan balik semula. Itu dia punya kira peraturan umum lah. Tapi kalau dibunuh, itu mengundangkan peperangan dan benda-benda yang agak melibatkan besar kan. Abdullah tidak akhir kunci semua asalkan berjaya melaksanakan misi dakwah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika murka Kisra berasal reda dan turun dah kul kejap, Abdullah sudah meninggalkan istana. Para pengawal Kisra bergegas keluar istana mencari tamu dari tanah Atud atas perintah Kisra. Tapi kelibatnya sudah tidak ada. Cuba disusuri jejaknya tapi Abdullah sudah jauh bergerak pergi, tidak terkejar lagi. Maksudnya mungkin nak bunuh ke apa, wallahualam. Tapi nak dia cari, makin cari dah jauh tinggalkan. Ni salah satu jalan cara Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan. Alhamdulillah. Sebut kan ya alhamdulillah. Nak selamatkan Abdullah Ibn Huzafah. Baik. Abdullah Zafar selamat tiba di Madinah. Kemudian dia ni sampai ke Madinah. Apa dia cakap? Dia melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang Kisra yang telah mengoyak surat baginda. Pada dengar itu Rasulullah SAW hanya berkata Allah akan menghancurkan kerajaan. Tentu apa yang Nabi cakap sangat bahaya. Sangat bahaya. Nabi cakap hancur-hancur binasa. Ada seorang sahabat Nabi, dia kan ada makan kanan. Ini kanan tuan. Tengok ke depan ni kiri tapi sebenarnya kanan. Dia makan kiri. Nabi pesan, kenapa tak boleh makan tangan kanan? Tangan kanan tak boleh lah. Dia kata tak boleh. Bukan sebab dia sengaja. Mungkin dia boleh bagi alasan tak sengaja, minta maaf kan. Tapi dia kata tangan kanan tak boleh angkat. Rasulullah kata, semoga tangan kanan lebih kurang. Rasulullah SAW beritahu, lebih kurang. Biarkan tangan kanan kamu akan kata takkan dapat diangkat sampai bila. Akan berlaku lepas semua kan. Maka betul-betul tangan dia tak boleh angkat, maksudnya dah lumpur lah, tak boleh bergerak. So ada kata Rasulullah sakit kan, maka betul-betul sakit menjadi kenyataan. Pada saat ikut apa yang Nabi SAW katakan, subhanallah. Maka sama juga tadi Allah hancurkan kerajaannya. Tengok macam mana Allah akan hancurkan, subhanallah. Bagi Kisra pula sebenarnya marahnya masih belum padam. Dia sebabkan tu je, dah masih marah lagi, dia bertindak mengutus surat kepada wakil yang di Yaman yang bernama Badzan. Maka dia wakilnya kat Yaman. Yaman kat mana? Bawah. Arab, Yaman, ke tengah Jeddah, Mekah, Jeddah, Madinah atas. Semua ke atas. Kata Kisra, hantar 2 orang pahlawan yang kau miliki kepada seorang lelaki. Itu Muhammad Rasulullah SAW yang muncul di Hijaz. Perintahkan kedua-duanya bawa dia kepadaku. Bawa Rasulullah kepada dia. Badzan pun menghantar 2 orang lelaki pilihannya pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Mereka mahu sebuah surat yang perlu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Bawa surat itu kepada Rasulullah. Surat tersebut berisi amaran agar Rasulullah SAW mengikuti kedua-dua utusan tersebut mengenai Kisra tanpa bertanggung-tanggung lagi. Ikut jumpa Kisra. Jangan diri lagi. Badzan juga mintakan mereka menyiasat mengenai baginda SAW dan menceritakan kepadanya maklumat berkenaan diri Rasulullah SAW. Siasat lagi. Macam mana rupa Rasulullah, macam mana gerak-geri. Sahabat Nabi tuan-tuan kalau tengok sebenarnya, bila Nabi bergerak ambil wuduk, semua nak ambil menadah tangan. Maksudnya, dia akan layan Nabi ni lebih hebat daripada raja sebenarnya. Bukan sebab Nabi bukan raja je, tapi Nabi
seorang Nabi Muhammad ialah seorang Rasul, seorang penghulu manusia, satu manusia yang sangat tinggi derajat di sisi Allah. Maka adakah layak seperti mana seorang raja? Tak, lebih lagi hebat sepatutnya layanan kepada Rasulullah SAW. Maka patah balik kisah tadi, maka dalam perjalanan ke Hijaz, dua orang pahlawan Pilihan Bazdan itu singgah ke Taif. Biasa pergi Taif kan. Mereka bertemu pedagang Quraisy dan bertanyakan tentang seorang lelaki yang bernama Muhammad. Pedagang Quraisy yang beritahu bahawa orang yang dicari itu tinggal di Yathrib. Yathrib ialah nama lama bagi Madinah. Yathrib nama-nama bagi Madinah. Boleh? Dah. Handphone saya lowbat sekejap. Bismillah. Baik. Yathrib ke mana? Di Madinah. Yathrib nama lama maksudnya celaka. Nama sekarang Madinah, negeri Al-Munawwarah yang bercahaya. Kemudian pertemuan singkat dengan dua orang utusan Kisra itu sangat menggembirakan pedagang Quraisy. Mereka gembira kerana Kisra juga menentang Rasulullah SAW. Orang Quraisy pun baguslah, Kisra pun nak lawan Nabi, macam itulah. Mereka mengira kedua utusan Kisra itu akan berhasil membawa Rasulullah SAW pergi ke Parsi. Ni baguslah, dia akan bawa Rasulullah pergi sana lah. Itu harapan dia orang lah. Kedua utusan Kisra itu segera bertolak ke Madinah. Sebab saja bertemu Rasulullah SAW, mereka pun memberikan surat daripada Badzan. Badzan ni siapa? Wakil kepada Kisra, duduk kat mana? Di Yaman. Faham? Okey. Kata utusan itu, Maharaja Kisra menulis surat kepada raja kami, Badzan, supaya menjemput engkau. Siapa engkau ni? Iaitu Rasulullah. Datang kepadanya. Kami datang kepadamu untuk menjemputmu pergi menghadapnya. Siapa ialah Maharaja Kisra. Sekiranya kamu meninjau pertanyaan kami ini, kami akan mengatakan sesuatu yang baik terhadap kamu dan menjauhkan kekerasannya terhadap kamu. Sekiranya engkau enggan, engkau juga telah ketahui bagaimana kekuatan dan kekerasan Kisra serta kemampuannya untuk memusnahkanmu dan kaummu. Katanya, kalau tak, kamu akan berhadapan dengan Kisra dan juga tenteranya. Maksudnya akan lawan lah. Rasulullah SAW tersenyum. Senyum je Nabi. Subhanallah. Balas baginda pulanglah kalian berdua dan datanglah esok hari. Pulang dulu, esok datang lagi. Keesokan harinya, kedua utusan Kisra datang lagi bertemu Rasulullah SAW. Saya bertanya, adakah kau bersedia untuk mengikuti kami menemui Kisra? Dah sedia tak? Nak kami bawa jumpa dengan Kisra ni? Baginda Rasulullah SAW menjawab, kamu berdua tidak akan menemui Kisra selepas hari ini. Sesungguhnya Allah akan membunuhnya dengan anaknya sendiri, Syirawaih yang merampas kuasanya. Dia katanya, Rasulullah ni Allah bagi mukjizat dengan izin Allah boleh Allah Subhanahu Wa Taala izinkan Nabi SAW boleh tahu apa yang berlaku dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan bermaksud bahawa Nabi tahu benda gaib, bukan. Semuanya hanya Allah, dengan izin Allah. Maka ini hanya satu gambaran nak menunjukkan bagaimana Nabi SAW sangat hebat. Kamu dua tidak akan menemui Kisra selepas ini. Kamu tak akan jumpa Kisra. Sungguh Allah akan membunuh Kisra tadi dengan anak sendiri, Syirawaih yang merampas kuasanya. Kata Rasulullah tadi membangkitkan kemarahan kedua orang utusan Kisra itu. Mereka merenung dengan tajam. Sambil menahan marah, seorang daripadanya berkata, engkau sedarkah apa yang kau cakap ni? Kami akan adukan kepada Badzan. Kau tahu apa yang kau cakap ni? Kami akan buat laporan kepada Badzan, wakil dekat Yaman tadi. Rasulullah SAW menjawab, ya. Dan katakan kepadanya, sesungguhnya agama aku akan sampai ke seluruh jajahan Kisra. Dan kamu, jika kamu Islam, akan kuserahkan apa yang kau miliki. Dan aku akan jadikanmu raja bagi kaummu. Nabi SAW lagi bukan kata ikut dia orang, tapi Nabi jawab apa? Akhir sekali, agama akan sampai ke seluruh jajahan Kisra. Dan kamu pun jadi akan kalau kamu masuk Islam, akan jadi raja dekat tempat kamu. Subhanallah. Bagi kaum kamu. Subhanallah. Kedua utusan itu tidak menunggu lama bergegas meninggalkan Madinah. Mereka seperti kebingungan memikirkan apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah mereka mendengar orang bercakap seperti itu. Tak pernah mendengar. Hebatnya percakapan Nabi SAW. Mahu tidak mahu mereka terpaksa menceritakan semuanya kepada Badzan. Cerita A to Z, cerita detail. Bahkan memang Badzan
yang patut mengetahuinya. Selepas mendengar laporan kedua-dua utusan itu, Badzan membuat kesimpulan jika benar apa yang dikatakan oleh Muhammad itu berarti dia seorang Nabi. Jika tidak, kita akan lihat apa yang terjadi. Dia kata kalau tak, kita tengok macam mana. Kalau betul apa yang beritahu oleh Muhammad itu dia adalah Nabi. Tidak lama sesudah itu sampai surat daripada Syirawih. Dan surat itu Syirawih menulis, aku telah membunuh Kisra untuk bertendam terhadap kaum kita. Dia telah membunuh orang yang mereka muliakan, menawan para wanita mereka dan merampas harta mereka. Jika surat ini sampai ke tanganmu, maka taatilah aku sebagai raja kalian. Subhanallah. Tadi kata kan, Syirawih ni siapa? Anak daripada Kisra tadi. Maka dia kata, aku telah membunuh Kisra untuk membalas dendam terhadap kaum kita. Kaum ni dekat yang mana? Yaman. Dia telah membunuh orang yang mereka muliakan. Menawan para wanita mereka, merampas harta mereka. Maksudnya rampasan kuasa daripada anak sendirilah. Ni zaman dulu dia tak kisah bapak ke mak ke siapa, langgar ke kan. Maka jika surat ini sampai ke tanganmu, maka taatilah aku sebagai raja kalian. Maksudnya dia diangkat sebagai raja yang baru. Setelah membaca surat itu, Badzan membuangnya. Dia menyatakan memeluk Islam. Kemudian orang Parsi dan Yaman juga memeluk Islam. Begitulah kisah pertemuan antara Abdullah bin Huzafah dan Kisra Parsi. Subhanallah. Tengok tadi surat daripada Syirawih ni kan. Maka dicambuang, dia terus yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad. Sebab apa? Nabi sebelum benda tu jadi, Nabi dah cakap. Kalau kita dengar orang cakap macam tu, kita dua. Sama ada dia betul-betul ada keilmuan tinggi, Allah bagi dia ilham, ataupun dia mungkin bomoh. Tapi kita tengok keadaan luaran dia, tengok peribadi dah lah kan. Kalau peribadi dia memang mencurigakan, bomoh dia ni kan. Adalah bantuan dan jin dan sebagainya. Tapi kalau orang soleh, baik, maka ini semua adalah bantuan dari ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham kisah pertama? Ini kisah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke Allahumma salli Muhammad, pergi ke Kisra dekat Parsi. Parsi itu ialah Iran. Baik. Kita sambung kisah kedua boleh? Sikit je. Kisah kedua pula, bagaimana pertemuan dengan Kaisar tu Raja Rom. Pertemuan ni berlaku pada zaman Khalifah Ibn Khattab Al-Khattab radhiyallahu. Ini sangat mengagumkan lah. Pada tahun 19 Hijrah. Yang tadi pada tahun 6 Hijrah. Zaman Rasulullah. Yang ini pada 19 Hijrah. Umar bin Khattab mengutus tentera memengaruhi Rom. Rom dekat mana? Itali. Kat Veni semua lah. Salah seorang antara mereka Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Salah seorang tentera tu ialah Abdullah tadi. Dalam peperangan tersebut, Abdullah bin Huzafah menjadi tawanan tentera Rom. Dia dibawa menghadap Kaisar. Dia ditahan dan dibawa jumpa dengan raja dia. Kata tentera yang menawan Abdullah, orang ini adalah sahabat Muhammad yang teralu memberi Islam. Kami membawanya kepada tuanku. Dia ni salah seorang orang yang pertama masuk Islam ni. Kami bawa kepada tuanku, katanya. Kaisar menatap wajah Abdullah bin Huzafah dalam-dalam. Kaisar berkata, aku akan menawarkan sesuatu kepadamu. Tengok lama-lama, aku nak offer ni. Nak bagi something kepada engkau. Abdullah bertanya, apakah itu? Berkata Raja Rom, aku menawarkanmu untuk memeluk agama Nasrani. Agama Nasrani apa dah? Kristian. Jika engkau sanggup, aku akan membebaskanmu dan memuliakan kedudukanmu. Kalau nak, aku akan bebaskan dan aku muliakan kedudukanmu. Abdullah menjawab dengan tegas, tidak sekali-kali. Tidak, aku takkan sekali-kali. Kematian lebih aku sukai daripada 1000 kali ganda daripada apa yang kau tawarkan. Maksudnya apa? Kau bagi kedudukan aku sekali kan. Bahkan 1000 kali ganda yang kau gandakan bagi tawaran kepada aku tak suka. Tapi aku suka lagi mati syahid. Mati syahid di jalan agama. Subhanallah. Ini jiwa pahlawan. Jiwa orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan berganjak dan takkan lari prinsip agama dia. Kaisar berkata, tapi aku melihatmu sebagai seorang lelaki kesatria. Kesatria ni maksudnya lelaki pahlawan. Pahlawan. Jika engkau menerima tawaranku, aku akan memberimu kerajaanku dan memberikanmu kesultanan. Maksudnya, permintaan ni aku akan beri kat kau lah kan. Dia kata, dia maksudnya, dia pujuk lagi, dia psycho lagi. Ni bahasa kita dia psycho, melah, tolonglah, jomlah merayu lagi kan. Abdullah tersenyum sinis dan berkata, demi Allah, seandainya engkau berikan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan yang ada di bumi Arab agar aku meninggalkan ajaran Muhammad sekelip mata pun,
semua tidak akan aku lakukan. Kalau nak suruh semua aku takkan buat. Kaisar tidak putus asa pula. Semua sini Arab dan semua ni kalau nak pergi. Tapi aku tak akan tinggalkan agama Nabi Islam kan. Kaisar tidak putus asa, dia terus mendesak, jika begitu aku akan membunuhmu. Aku akan bunuh kau. Abdullah menjawab, silakan. Lakukan apa yang kau inginkan. Oh, buat je. Aku rela macam tu. Abdullah diikat pada tiang salib dan mulai diseksa. Tiang salib kan macam kita tengok ni diseksa. Kalau mati sekali tak apa tuan, ni seksa-seksa ke arah mati ni sakit tuan. Seksaan pertama dilepas ke anak panah mengenai tangan Abdullah, kena tangan dia. Kemudian Raja Rom memujuk Abdullah bin Huzaifah memeluk agama Nasrani ni. Namun ditolak dengan tegas. Makin tolak dia, makin tolak. Kerana Allah. Dia panah pula kedua-dua kaki Abdullah. Tangan dia kena, kaki pula. Subhanallah. Macam jadi haiwan pula kan. Subhanallah. Sambil Kaisar terus mengambil peluang untuk mempengaruhi tawanannya tu. Mempengaruhi Abdullah. Namun Abdullah tegas dengan pendiriannya membuatkan Kaisar semakin marah. Makin marah raja tadi. Dia mengarahkan supaya disediakan sebuah kuali besar dan diletakkan di atas api. Kemudian diisi minyak hingga penuh. Letak minyak. Penuh. Apabila minyak mendidih, dia bawa 2 orang tawanan kaum muslimin. Jadi dia 2 orang tawanan sebelum dia. Maka dia berdua tawanan kaum muslimin dicampakkan seorang mereka ke dalam minyak yang sangat menggelegak itu. Syahid dan sudah tawanan itu dalam keadaan sungguh ngeri dan banyak hati. Tidak kelihatan lagi fizikal yang sebagai seorang manusia. Subhanallah. Terbakar macam mana rupa manusia. Tak ada rupa manusia dah. Faham? Kaisar menoleh ke arah Abdullah bin Huzaifah. Tengok macam mana kan. Maksudnya dibakar kawan dia, kawan Islam tadi, selain daripada tentera yang lain lah. Depan mata Abdullah. Nak tak? Dipujuk sahabat tadi sekali lagi. Benar-benar dia mahu mengheret Abdullah keluar dari agama Islam. Dia betul nak ajak Abdullah ni murtad lah maksudnya. Namun tidak juga berjaya. Pendirian akidah Abdullah langsung tergugat dengan apa yang tadi dilakukan oleh Kaisar. Akhirnya Kaisar mengerti dia tidak akan mampu memujuk tawanan itu masuk agama Nasrani. Memang tak ada jalan lain kan. Abdullah dibawa ke tepi kawah berisi minyak yang makin panas menggelegak. Dia kena campakkan di dalam kawah besar itu. Dia standby ke tepi, kadang-kadang tolak. Dengan tidak semena-mena, Abdullah bin Huzaifah menangis, tak rasa menangis dia. Kenapa? Para pengawal segera memberitahu hal itu kepada Kaisar. Gembira Kaisar mendengarnya. Oh, dia ni dan takut mati ni. Standby lah. Dia akan masuk negara agama Nasrani. Dia menyangka Abdullah ketakutan lalu mengarahkan pengawal membawa Abdullah menghadap semula. Jadi takut dia ni kan, bawa. Seperti tadinya juga, Kaisar masih mengajak Abdullah bin Huzaifah memeluk agama Nasrani tawaran untuk selamat. Namun, ajakan itu sedikit pun tidak diendahnya. Kaisar kembali menyinga. Makin marah lagi Kaisar tadi. Dia menengking, celaka engkau. Lalu apakah yang menyebabkan engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Dengar tuan-tuan. Abdullah menjawab, aku menangis kerana aku berkata kepada diriku, kamu akan dilemparkan kuali ini lalu kamu pun mati, dia kata. Dia menangis sebab kamu akan dilemparkan ke dalam kuali ini, panas, menggelegak, kamu mati. Betul lah. Aku ingin sekali nyawaku sebanyak helai bulu di tubuhku sehingga semua dilemparkan ke dalam kuali ini di jalan Allah. Maksudnya aku nak nyawaku sebanyak helai bulu dekat badan aku. Makin aku boleh gunakannya untuk ditolak lagi dan lagi masuk dalam kuali minyak yang panas tadi. Semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, jawapan orang yang sangat hebat. Maksudnya tapi memang tak adalah nyawa sekali je kan. Boleh nyawa kita banyak, boleh ya? Boleh dalam game lah. Game anak-anak tak main kan. Tapi sebenarnya dalam realitinya sekali nyawa je. Hidup kita sekali je. Maka dia nak kalau nyawa dia sebanyak bulu-bulu, maksudnya wallahualam berapa banyak bulu rambut di kepala di seluruh badan kita ni. Sebanyak itu juga dia sanggup digunakan, korbankan nyawa dia untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Kaisar terkejut, dia kata apa? Maukah kau mencium dahiku dan aku akan melepaskanmu? Kaisar kata, maukah kau mencium dahiku dan aku melepaskanmu? Kata Kaisar tadi, nak tak engkau cium dahi aku dan aku lepaskan kau? Abdullah menjawab dengan bertanya juga, dan semua kaum muslimin turut dilepaskan? Dan kau akan lepaskan semua muslim? Raja Rom berkata, ya, semua kaum muslimin. Diciumnya kepala Kaisar dan dilepaskan. Abdullah
Ibnu Huzafah, Nabi Kaisar mencium dahi Raja Rom tu, Kaisar memintakan semua tawanan kaum muslimin dilepaskan. Subhanallah, cium dahinya. Hebat lah. Maksudnya, satu orang rakyat biasa mencium raja, mencium kepala atau mendahi raja. Tanda raja ni menyanjung hebat, mengagumi lelaki tadi, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Ketika Khalifah bin Khattab mendengar kisah itu, diceritakan sendiri kepada Abdullah setelah selamat tiba di Madinah. Ini Kakuzari laporan ya. Umar sangat gembira, sangat happy dia. Sebab dah selamat lah. Yang dua orang meninggal tadi syahid lah. Subhanallah. Umar berkata kepada para tawanan yang pulang bersama Abdullah, setiap Muslim wajib mencium dahi Abdullah bin Huzafah. Sebab apa? Jasa dia melepaskan dua orang ni daripada mati syahid tadi kan. Jasa dia. Aku yang pertama sekali menciumnya. Umar berdiri dan mencium dahi Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Tamat kisah ni. Maka ini tuan anak hebatnya. Nak kata jasa sahabat, mereka sangat berkorban untuk apa saja. Maka Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ni jasa dia terutama dua perkara. Pertama, dia berjumpa dengan Kisra, itu Raja Parsi. Yang kedua, dia berjumpa dengan Raja Kaisar, Raja Rom tadi. Yang tadi, Kisra tu mati sebelum dibunuh oleh anak Nishirawih. Sebab apa? Dia pernah mengoyak surat Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata, Allah akan koyakkan, Allah akan hancurkan kerajaan. Betul-betul jadi ya. Yang berlaku dalam pasang kuasa. Tapi Kaisar ni, Raja ni dia masih menghormati. Maka mendengar kata-kata Abdullah bin Huzafah As-Sahmi tadi, kalau sebanyak-banyak bulu tu, sebanyak tu juga aku bernyawa, aku akan letakkan korban semuanya untuk agama Allah SWT. Terkejut dan terpegun raja tadi, Kaisar, maka dia bebaskan, dia cium dahi, dia minta Abdullah bin Huzafah cium dahi dia. Subhanallah. Kita boleh kan? Subhanallah. Maka kesimpulannya tuan, jadilah seperti sahabat. Jadi iktibar kepada mereka supaya kita pun jadi anak-anak. Kita semangat macam mereka. Jadikan kita ada anak-anak pun macam mereka. Cerita-cerita ni sepatutnya dicerita kepada anak-anak kita. Bukan cerita Doraemon, Batman, Superman itu saja. Agent Ali. Bukan. Sekadar hiburan boleh. Tapi cerita-cerita macam ni anda kita ceritakan akan menaikkan semangat kepada anak-anak kita. InsyaAllah kita amalkan sampai insyaAllah. Okay, kita buka untuk soalan. Silakan kalau ada soalan. Siapa yang nak bertanya soalan pada Ustaz, silakan. Minggu lepas ada yang cakap Aramaiti kan. Aramaiti tu bukan bahasa Sarawak tapi bahasa Sabah, bahasa tengok. Aramaiti. Oh, bahasa Sabah. Saya ingatkan bahasa Sarawak. Sorry. Dusun apa. So hari tu saya tengok Wazainal. Wazainal kan Sabah, isteri Aida Zafri kan. Pelakon tu disebut Aramaiti. Aramaiti maksudnya meriahnya sini lah, macam tu lah. Armai tu meriah, T tu sini, macam tu lah. So Aramaiti, Aramito, macam-macam lah. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Siapa tanya tu lupa kan? Amira. Saya tanya itu Ustaz. Sebab saya pernah dengar Aramaiti tu. Saya ingat bahasa Sarawak. Tanya Ustaz tu. Tak. Sarawak lah. Okey, sekarang bahasa Sabah lah. Okey, Sabah. Kami kita. Okey. Ada soalan? Boleh follow cerita malam ni ya? Macam mana, semangat tak? Tak boleh. Rasa terbakar tak dengar cerita ni? Okey. Pandailah. Dia tak, maknanya dia tidaklah secara kasar pergi sampaikan kan? Betul. Jadi dia maksudnya tak payah cakap banyak-banyak. Cuba dia bagi surat tu, orang tu betul dia balik. Tapi orang tu lepas tu macam sedar sendiri kan? Betul. Alhamdulillah. Hebat. Tu. Lagi ada siapa nak kongsi apa-apa? Ada siapa nak kongsikan? Boleh dengar cerita tadi apa yang dia rasa sedih ke, teruja ke apa? Boleh cerita. Kalau ada soalan, ada. Kalau ada nak share balik apa yang saya cerita tadi, ulang balik. Ada Ustaz, kenapa Kaisar tu tiba-tiba suruh Abdullah tu cium dahi dia? Okey. Abdullah, dia suruh Abdullah tu sebab satu, dia tak sangka macam tu sekali jawapan daripada
Abdullah. Maksudnya dia dah usaha sedaya upaya nak pujuk Abdullah bin Huzaifah Sahmi radhiyallahu anhu ni untuk keluar agama tau kan. Untuk supaya agama Ansar ni macam saya, tapi sampai ke muncak ni kan, maksudnya dia sampai dia level tepi, letak tepi kawah je, tolak sikit dah mati dah kan. Tapi bawa lagi jumpa ni, kenapa menangis ni? Dia kata aku menangis memang aku mati macam tu lah. Tapi kalau aku punya nyawa aku macam bulu ni kan, aku sanggup korbankan supaya aku sanggup mati daripada aku tak nak masuk agama Nasrani tanya. Jadi kuat jadi mempertahankan agama Islam dalam hati dia. Itu maksudnya, dahsyat betul dia ni. Macam tu lah kan. Bukannya dia sanggup maknanya dia takkan maut dah di bergajak. depan mata tapi iman masih kuat lah Ustaz kan. Betul. Macam tu dah. Betul. Jadi pengajaran tu kita boleh pegang lah kan. Tengok zaman sekarang, kita punya ni pun iman pun dah tercabut. Mudah-mudah sangat tercabut. Maksudnya kalau tengok sekarang kan, dengan mudah kita ikut budaya-budaya barat, kata Nabi SAW hadis, shibrin, sedikit sejengkal, bahkan semakin kita masuk ke lubang dhab. Lubang dhab ni, maka sahabat nanya siapa ke? Adakah orang Yahudi? Siapa lagi? Kita Nabi tanya. Kita tengok zaman sekarang kan, baru ni ada pesta Halloween dekat Arab Saudi tu kot. Kalau kan semua tahu kan. Jadi mesti kita apa dah jadi ni kan. Orang Arab kot dengan baju jubah, pakai topping semua kan. Dia macam ni. Dia melibatkan pemujaan roh-roh, hantu-hantu diorang lah kan. Jadi menikmati agama kan. Maka berapa banyak tercalar akidah kita. Berhati-hati kan. Jadi kalau kita nak nyambut, saya yakinlah ibu-ibu tak ada nak sambut Halloween. Bayangkan tiba balik ni pakai Halloween topeng, lagi terkejut cucu-cucu kita. Suami terkejut. Tapi insya-Allah takkan buat kan. Biasa anak-anak kita sekarang lah. Satu lagi kan depa Bali minggu lepas kan. Betul lah. Kalau yang pakai sari tak apa, tapi kalau pakai nandik dengan poting satu lagi sini dengan sini kan, maka itu tak boleh, itu boleh jatuh haram lah. Sebab kita itu melibatkan agama dia orang. Sari menjaga budaya. Itu kena pesan elok kat nak cucu cicit kita lah. Macam seperti mana dia orang pakai baju Melayu kita, baju macam kalau lelaki baju Melayu, yang perempuannya pakai baju kurung, contohnya hari raya kan. Tapi kalau masuk ke masjid surau ni, itu melibatkan agama, dan tak boleh lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita. Itu maksudnya kan. Itu macam seperti mana kita hormat dia orang bukan hormat kita. Jadi kita pun kena jaga agama kita. Bayangkan kalau kita tak jaga, macam mana mudahnya rapuhnya iman kita tercabut daripada kita. Maknanya azubillah min zalik. Boleh insya-Allah. Ada soalan? Das? Tak ada, kita habis. Ada tak? Ada soalan tak? Apa ramai semua ada malam? Ini tak apa ramai Ustaz. Tak apa, maksud saya penat. Ada kuliah lain tak apa. Diorang tadi ada kuliah maghrib tadi kan? Ada. Betul lah. Tak apa. Bagi ruang nak malam Jumaat ni mesti nak berzikir ni, nak selawat kan. Dan ada kelas lain ni. So kita tutup majlis Ustaz ya? Boleh, silakan. Okey. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Hari ni kita sempat baca bab 4, 5 4 dan 5 ya. 4. Okay, Alhamdulillah. Moga kisah ini menambahkan ilmu pada kita dan menjadi bermanfaat untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti insya-Allah. Moga semua yang kita menjadikan, bolehlah kita ambil menjadikan iktibar untuk menguatkan iman. Walaupun orang kata apa, maut dah di depan mata tapi iman masih kuat insya-Allah. Alhamdulillah. Kita tangguhkan pengajian kita malam ni Ustaz. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Dengan itu terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih JNI, dan kita minta Ustaz bacakan tasbih kafarah dan surah Al-As untuk menutup majlis. Silakan Ustaz. Kalau tak doa sikit boleh kita tangguh boleh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahman masakin. Ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara.
جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واهد الناس جميعا واهد الناس جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allah minkum. Dan kita tasbih faran surat Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.